الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله. Sambung muka surat 32. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih tu. Betul kan? Kau surah akhir sekali. Baris yang ke 5 tak? Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqinu mautakum la ilaha illallah fa innahu laysa yaquluha. Laqinu atas qaf ada tasydid. Laqinu mautakum la ilaha illallah, la ilaha illallah fa innahu laysa yaquluha indal mauti illa anjathu minan nari, atau kama qala Rasulullah. Artinya, arti sabda Nabi, ajarkan olehmu akan orang yang hendak mati daripada kamu. Ajar talqin. Dia talqin ni ada dua. Yang pertama talqin masa dekat nak mati, yang kedua talqin lepas mati. Di sini dia kata laqinu mautakum, talqinkan oleh kamu akan yang mati-mati daripada kalangan kamu. Jadi ulama ihtimal dua, mati sungguh ataupun hampir mati. Dua-dua tu sunat. Ajar talqin la ilaha illallah. Lepas mati pun sunat juga talqin. Di mana? Di kubur. Dah tak mau talqin, tak mau sudah payah benda. Menggambarkan sunat. Hak salahnya larang orang buat. Tu salah . Orang buat talqin, kita kata tak ada talqin. Tak ada guna, hadis ada. Tu laqinu mautakum. Tak Nabi kata. Nabi kata. Walaupun Nabi tak buat. Pasal apa Nabi tak buat? Kalau buat jadi wajib pula. Kalau wajib hak pula buat kita. Jadi subuh salah pokok ni. Tapi hadis ni satu kaul dia ihtimal ajar talqin, talqin atau mengajarkan la ilaha illallah ketika nak mati. Laqinu mautakum, yakni ajar orang yang hendak mati. Itu maksudnya. Ajarkan olehmu akan orang yang hendak mati daripada kamu, yakni daripada kalangan kamu. Ajar benda akan la ilaha illallah. Ajar la ilaha illallah, bukan ajar ngucap. Faham tak? Ajar la ilaha illallah, bukan ajar mengucap. Faham tu? Lain tu. Ajar mengucap dengan ajar la ilaha illallah, tu lah lain. Kalau ajar ngucap, dekat orang nak mati, kita kata ke dia ngucap. Dia pun ngucap. Tu panggil ajar mengucap. Kalau ajar la ilaha illallah,
bisik di telinga dia, la ilaha illallah. Itu talqin la ilaha illallah. Orang kita pergi ngucap. Kawan tu tengah bengong dah nak mati. Kebingungan, mabuk mati tu tak ada nak mikir dah. Gigi suruh mengucap, lagu mana mengucap dah tahu. Tak ada nak fikir. Jadi terus tak payah sebut mengucap, terus aja la ilaha illallah. Masa tu orang mati dia turun lah. Ni duk main suruh mengucap, kawan tu nak mikir tak ada lah. Kena faham tu? Boleh? Baik. Maka bahawasanya tiada berkata ia orang yang hendak mati ataupun seseorang. Bahawasanya tiada berkata ia seseorang akan la ilaha illallah bila tak kalau hendak mati. Tidak adalah seorang tu bila nak mati dia kata la ilaha illallah, melainkan yang dia dapat apa dia? Melepas ia Allah Ta'ala, ataupun melepas ia la ilaha illallah. Lagi situ dah apa? Melepas ia la ilaha illallah, akan orang mati daripada api neraka. Itu besar la ilaha illallah. Bila seorang tu menyebut la ilaha illallah ketika nak mati, maka dengan asbab la ilaha illallah Allah Ta'ala melepaskan dia daripada api neraka. Bila tak ada api neraka ke, syurga lah. Kita tak ada pergi singgah lain tau. Yang dua tu je dinu. Tidak syurga, neraka. Tidak neraka, syurga. Itu kelebihan la ilaha illallah. Belum pada Nabi kita, la ilaha illallah sudah ada. Cuma dalam bahasa-bahasa dia. Nabi Musa bahasa Ibrani, Nabi Daud bahasa Qibti, Nabi Isa Suryani bahasa-bahasa. Tapi sebanyak-banyak bahasa yang nombor satu sekali ialah bahasa Arab. Iaitu kalimah la ilaha illallah. Dan tertulis di Lauh Mahfuz, bukan di tiang aras, di dinding aras tu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tertulis di dinding aras. Siap dah tulis bahasa Arab. Dia syariat dia. Syariat kita kena mengucap penuh asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syariat lain dia ada cara dia. Bahkan dalam syariat kita, dalam mazhab Maliki, memadai baca mana-mana ayat daripada Al-Quran yang menunjuk kepada ketauhidan. Mazhab Maliki dia longgar sikit. Mana tak berucap la ilaha illallah, dia nak sebut qul huwallah, boleh. Boleh. Mazhab Maliki. Tapi jaranglah. Semuanya bila masuk Islam ni, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu lebih dari situ. Baik. Maka apabila begitulah kelebihan orang yang nak mati ni, bila dia mengucap la ilaha illallah, terlepaslah dia daripada api neraka ni, maka sunat dikatakan pada orang hampir mati. Siapa kata? Orang hidup, orang mati kata? Orang hidup, orang mati nak mati lah. Orang hidup ni sunat kata tak kala hendak mati, dan jikalau kanak-kanak sekalipun, itu ghayah dia. Walaupun hak nak mati tu budak-budak sekalipun. Tetapi sungguh pun kata budak-budak, jika ada ia kanak-kanak tu sudah mumayyiz. Kalau dia mumayyiz ni bagaimana mumayyiz? Ertilah maknanya pandai beza
tangan kanan, kiri, reti basuh berak sendiri, kecing sendiri, tu mumayyiz lah tu. Tak? Kalau mana kita kata 5 tahun, 6 tahun tu, mumayyiz tak lagi? Mumayyiz dah. Budak 6 tahun basuh berak sendiri. Ada lagi 6 tahun cikgu basuh berak? Ada? Tak tahu lah. Basuh kecing sendiri. 5 tahun tu boleh basuh berak sendiri dah. Mumayyiz dah tu. Jadi sunat aja orang yang hampir mati, walau budak-budak, walau kanak-kanak, tapi syarat kanak-kanak yang sudah mumayyiz. Kata benda akan la ilaha illallah. Sunat dikatakan pada mereka yang hampir mati akan kalimah la ilaha illallah, kata. Dan jangan digagahi. Jaga. Jangan digagahi, yakni jangan dipaksa. Menyuruh dengan dia dengan la ilaha illallah. Jangan paksa. Jangan ada tekan sangat. Orang nak kena sebut kau. Hei, tengok sini kata. Dengar ni, sebut. Kamu tu tak layan, duk mabuk, nak mati. Jangan paksa gitu. Ada. Mata klik mulut tak kata. Kita ajar pun dia tak dengar, dia tak layan. Jangan kita paksa dia. Ada? Ngecak tu. Maknanya la ilaha illallah sebelum pada ditidurkan. Dia pun ngucap. Dan kekal dalam ucapan tadi. Siapalah dia tak sedar. Kemudian bakit-bakit tu dalam kubur tu. Maka mati dalam la ilaha illallah. Dia orang mati ni diriwayatkan seperti orang tidur. Dia tidur tu macam mimpi, bangun-bangun dalam sedar-sedar duduk terguling. Paling-paling tengok jasad dia terguling tepi. Tu keadaan orang mati. Dia tak sedar, dia berasa sakit masa nak mati tu, dia raik sekejap. Kemudian bakit-bakit duduk situ, tengok paling ada terguling lah, mati dah lah. Macam tu. Maka sepanjang proses pengebumian dia tu ada di tepi tu. Batu masa nak sembahyang jenazah hidup, nak tengok siapa tu sembahyang mayat ke dia. Siapa dia mari, siapa tak mari, dia tahu tu. Dia nak masa tu anak lah. Nak sembahyang jenazah tu anak. Orang lain tak ambil. Tok Imam tak ambil. Tok Guru tak ambil. Dia nak anak dia sendiri. Lepas tu dah harap. Faham tak? Lepas tu aset kita ni. Kata ada tu. Nak buat lagu mana? Kena khusus pula. Faham tak? Baik. Sebab apa jangan digagahi? Orang yang nak mati tu kita jangan gagahkan dia tu menyebut la ilaha illallah. Kerana bahawasanya ia orang yang hampir mati tadi di dalam sangat kesusahan. Situasi yang sangat susah dan kesakitan. Yang ni berada dalam sangat kesakitan sebab nak berpisah roh dan jasad. Dan jangan disertakan dia kan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan duk capur dengan tu. Sekadar kita sebut la ilaha illallah sahaja. Jangan disebut, kita lepas dia sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita paksa pula. Jangan. Memadai la ilaha illallah. Cukup kadar tu. Tetapi jikalau berkata oleh orang yang hendak mati itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, apa kata? Dia pergi sambung. Dia kata penuh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tiada mengeluarkan daripada seorang itu akhir kalam seorang la ilaha illallah. Kan dia sebutkan
Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa akhir kalamnya menyebut la ilaha illallah, masuk syurga. Jadi timbul muskil lah, kalau dia ni suk dengan Muhammad Rasulullah, adakah terkeluar daripada hadis tadi? Jawabnya tidak. Tetap juga berada dalam makna hadis. Siapa akhir kalam la ilaha illallah, masuk syurga. Walaupun dia sebut akhir dengan Muhammadur Rasulullah, tidak jadi mudarat. Sebab apa? Kerana ia Muhammadur Rasulullah metamamkan, yakni menyempurnakan syahadah. Cumanya tak wajib lah. Tapi kalau dia sendiri sebut dan dia mampu sebut, tak ada masalah. Boleh teruskan dengan Muhammadur Rasulullah. Yang naknya la ilaha illallah. Ada. Boleh dah. Boleh dah. Pada tak ada lalu. Pada kerong tak tahu ke benda. Baik begitu. Macam lembu kubah nak mapuh tengah sembelih. Tengok lagu mana? Kerong nak mapuh. Pada lagu tu baik Allah. Gitu. Sekurang-kurangnya ingat juga. Baik. Kalau almarhum Tuan Guru Haji Saleh Syed, dia sebut habis, nak mati. Anaknya Syekh Muslim sebut la ilaha illallah, dia pun sambung la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Habis nyawa. Dia boleh sebut habis. Padahlah dia Tok Guru. Tauhid sungguh. Dia kemas sungguh. Dia boleh sebut habis. Suk Muhammad Rasulullah, suk habis nyawa. Meninggal. Gitu. Kita tak tahu lagi ni nasib dia bapak kita ni. Boleh sebut tak boleh sebut, dia tahu gini. Cuma kita tahlil tu kita minta waj'al akhir kalamina tu inda apa? Waj'al akhir kalamina inda lupa dah. Moga tak tahlil tak ingat lah. Dan jadikanlah kalimah la ilaha illallah tu ketika mati kami tu, sudahkan dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dalam tahlil ada. Jangan lari kuat tahlil, duduk aduh. Aku dah masuk dalam doa tu. Saya dah ingat tu, main nak tebuk tengah tu. Waj'al akhir kalamina inda intihai ajalina qawla la ilaha illallah. Tu minta Allah Ta'ala jadikan boleh mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ketika mana? Ketika nak mati. Tu dalam doa tahlil dia. Tahlil mana? Tengok doa mana. Kalau doa dalam Yasin tu tak ada. Doa dalam Yasin betul tu tak ada. Tu kena hafal lain. Baik. Dan kata At-Tabarani atau kata Tabarani atau tulis Melayu At-Tabarani, sunat dilebihkan Muhammadur Rasulullah. Pula kata Imam Tabarani, sunat dilebihkan Muhammadur Rasulullah. Sebab apa? Kerana maksud mati atas agama Islam. Dia kata kerana maksud Muhammadur Rasulullah tu mati atas agama Islam. Maka di sisi dia kata sunat ajar tambah sikit Muhammadur Rasulullah. Tambah sikit. Maka kata Tabrani itu mardudun. Apa mardud? Tertolak. Pendapat dia itu tertolak. Yani ulama ada menolak pendapat tersebut. Ulama lain kata tak betul. Sebab apa tak betul? Apa ilat tertolak? Kerana ia seorang yang hampir mati tadi, orang Islam. Sebab di Islam dah tak perlu lagi dah kita tambah Muhammadur Rasulullah. Tapi kalau dia tambah juga, tidak memudaratkan kalimah la ilaha illallah. Begitu. Baik. Dan jika ia
Ia siapa? Ia orang kafir selalu dah. Jika ia seorang yang hendak mati tu orang kafir, wajib tengok, wajib kita talqinkan 2 kalimah syahadah itu. Orang kafir, siapa ada kawan orang kafir sini? Kan tak disebut kafir. Dekat mara sebut kafir, tak Islam lah, non-Muslim. Sebut kafir marah pula. Non-Muslim. Ada kawan-kawan kita yang duk kawan dengan non-Muslim. Kalaulah kawan tu nak mati, dia kafir lah. Wajib kita orang Islam yang hadir ketika tu talqinkan kalimah la ilaha illallah, 2 kalimah syahadah. Penuh lah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik, wajib itu bukan mutlak tu, ada qaid, ada syarat. Wajib jika kita harapkan akan Islamnya Islam kafir tersebut. Kalau kita kata ada harap dia ni masuk Islam, sebab masa hidup dulu kerek cakap bab Islam, berasa duk puji semayang bagus, puasa bagus, rajin sedekah ke pondok ke masjid. Nak ada peluang dia ni nak Islam. Barangkali masa hidup tu dia takut nak masuk Islam ni, bukan mudah kafir masuk Islam ni. Kalau India tembok, tak kira adik-beradik siapa, dia berdih, dia takir sama adik-beradik. Cina mungkin tahan sikit, dia pulau gitu ya. Kalau kafir, kalau India jaga, tembok selalu dah. Tak ingat lama benda, mari beri ceramah dulu. Dia kata nasib baik dia tak buang lagi gelang salib. Dia masuk Islam dah, dia tak buang gelang salib. Abang dia tembok, peluru kena gelang, kena lambang salib. Tak mati. Dia kan berdeh tu, kawan tu masuk Islam pakai pom memang. Tapi tak tunggu, luka juga, tapi lekat, peluru tu lekat di lambang salib dia. Tu kisah dia. Tembok dia tinggal, dia akan mati. Apa kawan tu bangun lagi. Masuk. Akhir sekali abang dia pun masuk Islam juga. Yang tu hidayah. Payah nak boleh. Kita Allah, celak-celak Islam, celak-celak seorang Islam, kawan ni Islam. Mudah. Kawan tu siapa kena tembok, lepas tu bila dia masuk Islam, dia Islam sungguh. Dia semangat sungguh pasal dia nak dapat Islam tu apa? Payah. Kita dapat Islam dengan bersaling, dengan beranak. Islam selalu. Baik. Dan jika tiada apa? Jika tiada, yakni tiada harapkan Islamnya. Takdir gitu. Jika tiada, yakni tiada diharapkan Islamnya. Tak boleh harap dia ni Islam kedok tau. Apa hukum ketika tu? Maka sunat jua. Sunat sahaja kita talqinkan 2 kalimah syahadah di sisi orang kafir. 2 situasi. Kalau yang pertama, kita anggap kata dia ni harus masuk Islam pasal dia baik dengan orang Islam, duduk kampung Islam gini-gini, ketika tu wajib kita hidup tepi dia, kita ajar mengucap 2 kalimah syahadah. Tapi kalau nampak dia ni dekat nak mati tu duduk minum arak lagi, duduk darah babi lagi tu, hendak kata payah tu. Tapi sunat ketika tu kita talqinkan la ilaha illallah. Penuhlah asyhadu an la ilaha illallah. Baik. Dan jikalau ini ghayah, dan jikalau sampai waktu ghargharah sekalipun, walaupun pada saat itu sudah sampai waktu ghargharah. Apa ghargharah? Duduk di halkung, nyawa duduk sini dah. Rong tu. Dia ghargharah. Nyawa-nyawa ikan dah. Walaupun sampai situ dah nyawa sekalipun, sunat juga ataupun wajib juga kita talqinkan 2 kalimah syahadah. Sebab apa? Sebab apa sunat ataupun wajib juga ketika tu? Kerana ihtimal. Ihtimal. Apa ihtimal? Kerana kebarangkalian boleh jadi. Itu ihtimal.
barang kalian boleh jadi hadir akalnya, akal si kafir tadi, ihtimal hadir akalnya, akal si mati tadi. Boleh jadi ketika tu akal dia ada walaupun nyawa duduk situ. Tu ihtimal. Dan jika tiada, kalau dah tak ada akal ketika tu, kita hukumkan pada zahirnya. Jika tiada, kita hukumkan pada zahirnya dengan Islam sekalipun, mudah-mudahan memadai pada Allah Ta'ala, yakni di sisi Allah Ta'ala, pada batinnya, batin orang kafir tadi. Walaupun masa kita ajar tadi, dia zahirnya dia tak mengucap, zahirnya dia tidak menyebut, tapi barangkali kita ajar tu dia turut belah dalam dia. Sebab ada akal kan, bila ada akal, dia boleh jadi dia turut dalam hati. Maka satu kaul dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang kafir yang mengakui, yang mengucap dalam hati juga dikira orang mukmin. Sebab tu walaupun di sisi kita dia tidak mengucap, tapi di sisi Allah Ta'ala dia kira orang mukmin. Bila lagu tu, maka dia di akhirat kelak termasuk dalam ahli syurga juga. Kita nak pergi? Ada pergi payah. Kecuali rapat benar dengan kita tu, mari mana rapat sungguh lah tu, pergi mari dengan dia sama, insya-Allah masa tu mungkin ada peluang. Tapi takut tak boleh masuk dekat kita tengok je. Lagipun takut dia tinggal, apa tahu dia koci bitu yang mati seorang kawan. Orang kata juga. Sangka orang. Akhir sekali kita pun tak pergi. Tapi kalau kita pergi aja ngucap, tiba-tiba batin dia mengaku sah, orang mukmin lah tu, beriman lah tu. Kena pergi lagi. Mana tahu kita ajar dia, tiba-tiba dia mengaku dalam hati, pergi jumpa di syurga ni, kata nasib baik, terima kasih lah dia kata. Mu ajar aku mengucap. Kalau tidak, mengaku lah. Tak apa, sebab tak zahir. Kecuali dia zahir di kita, kita cakap la ilaha illallah, dia pun ikut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tu kena ikut cara kita dah lah. Ada nak mana? Tegang. Tegang gitu kita pula kena bergambar lagi. Tak apa. Tu jadi masalah. Kita pergi dakwa, dia kata mau dengar bila? Balau. Lawan punya lawan, menang dia. Tak apa, seguh dia. Tapi di akhirat kelak dia kira Islam orang mukmin. Payah. Sebelum-sebelum ni tak bunyi lagi lah. Tak bunyi lagi. Baik. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berhenti sekejap. Masuk isyak dah ni. Nanti kita sambung pada isyak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله.
أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم رب العالمين والصلاة والسلام Qala al-musannifu rahimahullah. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalul zikri la ilaha illallah wa afdalud du'ai alhamdulillah. Afdalul zikri la ilaha illallah wa afdalud du'ai alhamdulillah. Pendek jadi. Artinya, arti sabda Nabi, bermula yang terlebih afdal zikir itu. Dalam kalangan zikir-zikir, banyak-banyak zikir yang kita belajar, zikir yang paling nombor satu sekali, yang paling mulia sekali ialah la ilaha illallah. Itu nombor satu sekali. Batu masa kita tahlil, Syekh sebut afdalul zikri la ilaha illallah. Itu paling afdal. Dan cuba kita tengok nombor 18 luar. Petak luar, belah atas sekali. Kitab Jawi belah atas sekali. Belah kanan. Kitab Rumi tak tahu, bawah boleh. Qauluhu afdalul zikri la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir, seafdal-afdal zikir itu la ilaha illallah. Maka sayugianya, sepatutnya bahawa adalah awal perkataan yang diajarkan kanak-kanak. Mula-mula perkataan ajar kepada budak-budak. Apabila dapat berkata-kata, bila budak tu mula boleh cakap, ajar benda. Apabila dapat berkata-kata ia kanak-kanak, la ilaha illallah, kena ajar tu dulu. Anak kita ke cucu kita boleh cakap, kita ajar tu dulu. Ajar la ilaha illallah. Biar telur pun, biar tak butir pun, biar dia hak tu dulu. Bukan nyanyi dulu. Bukan nyanyi lagu dulu. Bukan twinkle twinkle little star, bukan hak tu dulu. ajar ni dulu. Aduh. Ni lagu floor 88 tu.
Tepuk amal-amal apa? Lagak tu. Aduh dah. Toki pula bagai ulik. Tuai padi antara masa. Nyanyi ulik cucu. Hati-hati. Cucu dah dengar dah faham tu lah. Tak? Kalau hok jenis ngatik dah apa? Tak? Hok ngatik la ilaha illallah, la ilaha. Ngulik tidur. Apa boleh tahan juga. Ini ada macam-macam pesing. Kau moden kau pelik. Sebab apa kau? Saya kira kita ajar budak-budak mula-mula boleh cakap ialah kalimah la ilaha illallah kerana riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iftahu ala sibyanikum, ada ba dan ya alif, sad ba ya alif, sibyanikum awwala kalamihim la ilaha illallah. Iftahu ala sibyanikum awwala kalamihim la ilaha illallah wa akhiru kalamihim la ilaha illallah. Faman kana awwalu kalamihi la ilaha illallah wa akhiru kalamihi la ilaha illallah. Thumma asha alfa sanatin ma su'ila an dhanbin wahidin. Ma su'ila an dhanbin wahidin. Apa Nabi pesan? Apa Nabi riwayat? Artinya, arti sabda Nabi, buka olehmu tu iftahu, hendaklah kamu buka. Yang ni mula-mula sekali ajar kepada kanak-kanak atas segala kanak-kanak kamu. Apa makna? Yakni hendaklah ada awal kalam, awal cakapan, awal perkataan yang diajarkan mereka itu kanak-kanak la ilaha illallah, dan akhir kalam mereka itu kanak-kanak la ilaha illallah. Tubik aja la ilaha illallah, mati aja la ilaha illallah. Maka apa kelebihan dia? Maka barang siapa adalah awal kalamnya la ilaha illallah, dia besar-besar tu pandai cakap, dia pandai sebut la ilaha illallah, dan di akhir kalamnya la ilaha illallah, andai kata dia mati juga dia boleh sebut la ilaha illallah. Kemudian hidup ia seorang tadi 1000 tahun. Takdir kata dia boleh hidup 1000 tahun. Tapi masa dia mula-mula boleh cakap tu dia sebut la ilaha illallah, dan mati dia la ilaha illallah. Dia hidup 1000 tahun. Tiada ditanya akan dia, akan orang tadi, daripada sesuatu dosa jua pun. Tak ditanya. Masu'ila an zanbin wahidi. Tak akan tanya ada satu dosa pun. Sebab la ilaha illallah awal kalam dengan la ilaha illallah akhir kalam, dia mengkafarahkan semua dosa dia. Tengah tu habis. Cakap mudah malam ni. Hak sini baca mudah, buat tu. Kita tak tahu besar dengan benda dulu. Besar. Kita boleh cakap sebut benda dulu. Kena balik tanya pula kalau mana ada mak. Kita tanya. Mak kita dulu boleh mula-mula cakap sebut benda dulu. Tak apalah. Harap-harap mati boleh sebut lah. Ada. Hak lah awak anak beki ku anak. Kita ejah hak anak cucu lah pula. Kawan tak ada anak, buat hak anak. Tak ada anak ni besar dah, buat hak baru. Kalau tak boleh buat dah, tunggu cucu lah pula. Ataupun kahwin lain lah. Ada. Hak tu nak dengar je. Kita dengar buat hak baru tu. Ada. Dah tak boleh kira besar belaka dah. Belah-belah tahun dah. Kena ingat balik masa dia kecil tu. Baik. Masuk dalam balik.
Artinya bermula yang terlebih afdal zikir itu la ilaha illallah, dan terlebih afdal doa itu alhamdulillah. Seafdal doa ialah alhamdulillah. Ya. Masuk zikir juga. Tapi afdal la ilaha illallah tak boleh kira. Tu tak boleh, saya nak takwil dah. Sabit. Tapi selawat pun zikir juga. Inilah yang tersebut ni. Akhir barang yang berlaku qalam. Nak tutup kitab dah ni. Qalam yang ni penulisan atas menyurat risalah ini dengan kurnia Allah dan kemurahannya kemurahan Allah, dan akan Allah jua Allah Ta'ala saja hamba pohon dengan Allah Ta'ala saja hamba pohon, dan dengan kemegahan nabinya Nabi Allah hamba tawassul. Tawassul, siapa kata tawassul sesat tu? Dengan kemegahan nabinya Nabi Allah hamba tawassul, minta dijadikan risalah ini semata-mata bagi wajahnya, wajah Allah, yakni zat Allah yang karim, yang mulia, dan minta bahawa memberi manfaat dengan dia, dengan ini risalah yang amim. Apa yang amim? Yang menyeluruh. Itu doa dia. Allahumma amin. Wahai Tuhan, perkenankanlah. Telah selesailah fakir yang harap daripada Tuhan akan ghufran, yang harapkan keampunan. Siapa dia fakir ni? Muhammad Ali bin Abdul Rahman bin Abdul Ghafur Kelantani. Syekh Wan Ali Kutan. Panggil Syekh Wan Ali Kutan. Dia ni. Daripada menghimpunkan risalah ini dan membetuli khatamnya, khatam tulisan risalah ni, dia selesai karang kitab ni. Di mana? Di Padang Arafah. Bukan dalam hotel, bukan dalam pejabat, bukan di kafe-kafe. Tulis di Padang Arafah. Bila Padang Arafah ni? Ketika wukuf. Ketika wukuf. Wukuf bila? Pada hari Jumaat. Ni Haji Akbar ni. Ada wukuf hari Jumaat. Pada hari Jumaat, waktu jam pukul 4. Pukul 4 petang. Pada tahun 1310. 1310 daripada hijrah Nabi. 1310. Jadi 1445. Satu lebih. Satu tahun lebih. Tapi baru temu, tak apalah. Kitab 100 lebih dah. Kita baru temu. Mana kitab ni tua pada pok kita ni? Tak? Berapa tahun? 1445 1310. 135 tahun. Siapa sini 135? Tak ada Mana kitab ni ada dulu pada kita. Patutnya 30 tahun lepas tu jumpa dah. Sepatutnya. Tapi tak apalah. Tuhan takdir beberapa tahun ni jumpa, tak apa. Alaihi afdalus salati wa azkat taslim. Maka haraplah hamba akan kabul doa tadi. Kabul doa supaya Allah Ta'ala beri manfaat kita ni. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin kullama dhakarahu adh-dhakirun wa ghafala an dhikrihil ghafilun wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Habis kitab kita pada malam ni. Berapa ni? Berapa Rabiul Akhir? Ke Jamadil Awal dah? Tak ingat tarikh dah. Tandalah situ. 13 November 2023. Mula bila mula?
2019. 11 bulan 11 2019. Berapa tahun? 4 tahun lah, campur dengan Covid itu 3 tahun lah lebih kurang. Habislah kitab kita. Maka akan datang kita akan baca sebuah kitab Ta'limul Aulad. Kitab Ta'limul Aulad. Dan ada pihak sudah nak beri kitab tu 20 tin tak. Dah ada 20 buah. Dia hak mana siapa mari awal boleh ya. Gitu senang. Tak. InsyaAllah cukup. Cukup insyaAllah. Kalau tak cukup kita beli pula payah benda apa ya je tu. Jadi ada pihak tu nak beri 20 buah kitab. Hak dia beli dah. Pihak masjid tu beli tapi tak sempat nak baca banyak, maka dia buat mari sini ya. Hak orang sedekah kat dinu tu. Jadi buat mari sini, mudah-mudahan kita terima, kita dapat ambil manfaat dan orang yang sedekah juga dapat manfaat. Jadi sebelum khatam ni kita baca Al-Fatihah sekali dengan niat hadiah kepada guru segala guru, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hadiah juga kepada ni Syekh, nama apa ni, Muhammad Ali bin Abdul Rahman, khusus untuk Syekh pengarang kitab, muallif kitab, dan seterusnya kepada guru-guru kita yang bersambung sanad pengajiannya terus naik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillah lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin. Allahumma 'allimna ilman akdamin wa fahimna fahmas sabiqin warzuqna rizqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.